Kita mula record. Okay. So, untuk tajuk hukum linear, sebenarnya secara dia soalan ada dua jenis. Sejenis ialah daripada lakaran graf, sejenis daripada graf yang kamu lukis. So, kalau kamu tengok dalam 11 soalan ini, soalan 1 sampai 6, ialah soalan dia bagi lakaran graf. Kadang-kadang dia tak bagi lakaran graf, tapi dia bagi maksudnya dalam ayat lah, dia terangkan. Okay, dia terangkan. Okay. Contohnya soalan ini, dia sebenarnya boleh tak bagi gambar aja, dia cakap macam ini aja. Tapi bila kamu ikut apa yang dia cakap tu, awak akan lukis satu graf macam inilah. So soalan jenis ini, kemudian ada seorang yang minta awak lukis graf. Dan kalau pada graf, dia tanya sesuatu. So secara ania ada dua jenis lah. Kalau dulu dulu format ini ialah soalan kertas 1, yang lukis graf punya ialah soalan kertas 2. Tapi sekarang sebab sukatan baru, cikgu tak pastilah. Okay, tapi secara ania dua punca itulah. So, okay, kita tengok soalan pertama. So dia bagi satu garis penguaian terbaik, okay, nama pasti. Okay, satu lagi. Kita sangat senang tahu ini soalan tajuk hukum linear dan bukan tajuk geometri koordinat. Ialah kamu tengok nama paksi dia. Ataupun awak boleh go through dengan cepat kalau kamu tengok semua soalan hukum linear punya, soalan 1 sampai 6 tak ada gambar aja kan. Soalan 1 sampai 5 awak akan nampak nama paksi dia yang pelik-pelik punya. Contohnya ni Y tolak X, soalan 2 dia pakai Y besar, soalan 3 log Y, soalan Y per X kuasa 2. So kamu akan tahu ini tajuk hukum linear. Tajuk hukum linear. Okay, dia bagi kita titik ini. So soalan jenis ini kalau kamu tak erti nak buat, secara ania awak buat kerja ini. Cari kecerunan, cari pindasan Y, bentukkan persamaan. So maksudnya awak buat inilah, cari kecerunan. Okay, so untuk soalan ini kita ada dua titik, so kita pakailah Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1 dapat kecerunan. Okay, dan untuk soalan ini lakaran graf tak ada. Okay, sorry cikgu terpas sikit kali saya. Untuk soalan ini kita tak nampak bukan lakaran graf, sorry. Kita tak nampak pindasan Y. Kita tak nampak pindasan Y. So bila tak nampak pindasan Y, kita gunakan apa yang kita belajar dalam geometri koordinat. So kamu boleh boleh pakai formula ini apa pindasan. Boleh juga sebenarnya kawan kamu maksudnya inilah Y huruf besar, inilah X huruf besar. Ataupun dia pakai nama paksi inilah Y tolak X kuasa 2. Yang pentingnya awak ambil satu titik, Y sama dengan MS tambah C. Boleh? Y sama dengan MX tambah C. Kemudian awak selesaikan, dapat nilai C. So yang pentingnya cari kecerunan, dapat pindasan Y. Dan jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini tak ada markah. Lepas itu awak bentukkan persamaan. Awak bentukkan persamaan, masuk inilah kalau kamu tengok inilah pasi Y sama dengan kecerunan pasi S tambah pindasan Y. Empat benda ni gabung dalam susunan yang betul. Ini antara mereka ini sama dengan so dapat benda ini. Kalau tidak tahu macam mana nak jawab soalan ini pun sekurang-kurangnya buat kerja ini. Sekarang kita tengok soalan nak apa. Soalan nak ungkapkan Y dalam sebutan X. So sebenarnya senang je lah sebab awak dapat ini sudah. Awak sudah dapat persamaan dia. So bila dia suruh awak ungkapkan, awak hanya perlu ubah ini sehingga jadi Y sama dengan. So soalan ini tolak S kalau kita nak pindah tambah X. So dapatlah jawapan ini. Okay, macam kawan ini dia tarik 1/5 keluar sebagai faktor sekunder pun boleh. Tapi sebenarnya mencukupi kamu bagi jawapan macam ini. Bagi bawah pun boleh, tak ada masalah. Tapi jangan salah lah. Jangan salah. Bagi saya mencukupilah bagi atas ini. Dan tanpa S ini, awak nak tulis di sini pun boleh. Nak tulis di belakang pun boleh. Tak ada orang wajibkan mesti dalam keadaan A, X kuasa 2 tambah B, S tambah C. Awak boleh tulis macam ini. Y sama dengan 1/5, S kuasa 2 tambah 11/5. Benda yang pindah tulis di belakang. No problem. Tapi ini Y sama dengan mesti tulis. Okay, itu soalan 1. Kalau ada apa-apa, kamu terus tanya saya. Kita pergi kepada soalan kedua. Soalan kedua menunjukkan, ini adalah satu graf kuadratif. Dan dia kata graf kuadratif ini boleh diperolehi, kita boleh jadi satu garis lurus apabila dia tukar kepada bentuk linear macam ini. Bentuk linear macam ini. Dan kalau kamu tengok sini, dia bagi Y besar dan X besar.
Dan dia tanya awak apakah S dan Y yang besar itu. So sebenarnya soalan ini ialah cikgu bagi satu hukum tak linear, awak ubahkan kepada hukum linear. Syaratnya nanti kecerunan kamu mesti 5. Okay? Kecerunan kamu mesti 5, pindasan Y kamu negatif 2. Okay. So soalan ini kalau banding dengan yang lain tu mungkin lebih susah sikit. Nak cuba fikir apa cara nak buat sebab dia tak bagi nama pasi Y. Dia tanya kita. Tapi kali ini dia bagi kecerunan dan pindasan Y. So kalau kamu tengok nombor ni, 5 negatif 2. Oh, nampak di sini kan? Nampak di sini. Logical thinking lah. Kalau ini nak jadi pindasan Y, maksudnya seputang ini mesti hanya merupakan pemalah. So yang kacau ialah X kuasa 2. Okay, betul tak kawan kamu buat bagi X kuasa 2? Ya, okay. Kawan kamu pergi buat darab 1 per X kuasa 2. Ataupun cikgu akan kata bagi X kuasa 2. Bergantung kepada cara kamu sebutlah. Okay. So bila awak bahagi per X kuasa 2, ingatlah semua seputang kena bahagi. So ini bahagi, ini bahagi, ini bahagi. Dan kalau kamu tengok, ini kan sudah hanya ada pemalah. So sesuailah dia jadi pindasan Y kita. Ini pasi Y kita. Sekarang ini mestilah tempat yang cikgu kata gabungan punya. Dan kali ini yang kita beza kalau sebelum kita tahu pasi X dulu. Tapi kali ini kita tahu kecerunan dulu. So tak apalah. Kalau inilah kecerunan, yang lain tu ialah pasi X. So kawan kamu pun buat keputusan. Okay, inilah pasi Y. Pasi S ialah per X kan. Kita tak boleh tulis per S. So kita tulis 1 per X. Boleh ya? Okay. Balik kepada soalan ini. Cikgu nak beritahu kamu satu benda. Katakan Y sama dengan negatif 2X kuasa 2 tambah 5X. Okay. Cikgu nak, kalau saya buat darab 1 per X. Kalau saya buat darab 1 per X. Itu siapa yang buat? Ilya. Okay. Cuba kalau darab 1 per X. Darab yang kurang itu kan? Darab ini dan inilah. Okay. Sorry, cikgu salah kurungan saya. Okay. Dari sini. So akan dapat Y per X sama dengan negatif 2X tambah 5. Okey. Soalan saya, adakah ini merupakan bentuk linear? Adakah ini merupakan hukum linear? Tidak. Ya, di mana pasi Y kamu ialah? Y per X. Mana? Okey, Y per X. Pasi X kamu? X. Okey. Boleh tak saya jadikan ini sebagai jawapan untuk soalan ini? Dia pun bentuk linear. Boleh tak? Tapi soalan yang kita kata pemalah dia dulu. Ya, okey. So itu yang cikgu nak beritahu kamu. Sebenarnya persamaan ini, dia ada dua cara ubah pada bentuk linear. Satu ialah kita darab 1 per S kuasa 2. Satu lagi ialah darab 1 per S. Tapi untuk soalan ini, hanya boleh pakai cara Ilya ini. Kenapa? Sebab dalam soalan ini dia kata, dia punya kecerunan mesti 5, pindasan Y mesti negatif 2. Kalau kamu pakai ini, kamu punya kecerunan ialah negatif 2. Soalan kata kecerunan mesti 5. Yang ini pindasan Y. Faham ya? So soalan ini tidak boleh buat macam ini walaupun awak berjaya ubah dia jadi bentuk linear. Sebab dalam soalan ini cikgu ada mention kecerunan kena berapa, pindasan Y kena berapa. Okay. Kalau sekarang cikgu hanya bagi soalan ini, persamaan ini, cikgu suruh awak ubah kepada bentuk linear dan cikgu tak sekat apa-apa. Maka awak memang ada dua pilihan. Satu buat macam ini, satu buat macam ini. Tapi pilihan yang berbeza akan mempunyai pasi Y, pasi S, kecerunan, pindasan Y yang berbeza lah. Dua-dua betul lah kalau cikgu tak sekat awak. Tapi soalan ini tak boleh sebab dia sudah sekat. Kecerunan mesti 5. Pindasan Y mesti negatif 2. Boleh
So cadangan ini tak boleh ya. Cikgu beritahu kenapa tak boleh pula Okey, kita pergi kepada soalan 3. Okey, cikgu bagi kali ini cikgu bagi persamaan, lepas tu cikgu bagi graf. So kalau kamu tengok kali ini kalau untuk graf ini awak nak cari kecerunan susah sikit sebab dia ada huruf yang dalam huruf, tapi tak ada masalah. Kita buat kerja macam biasa juga. Okey, dan kita ada pindasan Y. So nanti kita mesti ada kerja ini. Contohnya kalau kamu tengok soalan ini, awak tak erti nak buat, sekurang-kurang pergi buat kerja itu. Cari kecerunan, tapak pindasan Y, bentukkan persamaan. Okey, cikgu tengok kawan kamu ada buat di mana-mana dah. Okey, kawan kamu tak buat, tak apa tak buat. Sebab dia ada banyak cara. Hanya untuk siapa yang tak tahu punya, maksudnya tak ada idea nak buat. So awak sekurang-kurangnya pergi buat, cari kecerunan. 11 tolak 2, K tolak 0. Ini kalau cikgu ringkaskan 9 per K. Nak lagi tak boleh. Pindasan Y kita ada 2. So kita tulis log 10Y sama dengan 9 per K log 10S tambah 2. Letak di situ. Boleh dapat sikit markah. Kalau tak dibuat. Macam soalan ni, aku tengok kawan kamu buat apa. So soalan pertama dia minta awak ungkapkan persamaan ini kepada bentuk linear yang digunakan untuk memperoleh garis lurus yang ditunjukkan dalam raja di atas. So kalau kamu tengok gambar raja di atas, maksudnya pasti Y dia mesti log Y. So senanglah, kita tahu nak buat soalan ini dia mesti melibatkan logaritma. So mula-mula kita logaritmakan kedua-dua belah. Logaritmakan kedua-dua belah. Lepas tu kita pakai hukum buka dia lah. So darab jadi tambah 3 siapa punya? X punya, letak di depan. So betul lah, ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Lepas tu dia tanya apakah nilai H dan K. Nilai H dan K ada dalam persamaan kita. So ini kita punya. Ini kita punya. So sekarang kalau kamu tengok, inilah pasti Y. Alamak. Inilah pasti Y. Inilah pasti X. So kita nampak kan, 3 ialah kecerunan. Log 10H ialah pindasan Y. So ada kegunaan di sini nantilah. M kita apa, C kita apa. So kita samakan dia. So kawan kamu pun pergi, kawan kamu pakai cara lain kita boleh juga pakai cara kawan kamu. Nanti cikgu tunjuk cara satu lagi tak apa, kita pakai kawan dulu dia tanya apakah nilai H dan K. So apa yang kawan kamu buat ialah dia nampak ada koordinat 02, ada 2 titik di sini, 02 K11. So satu dia tengok 02, satu dia tengok K11. Tapi kamu kena 02 ini bukan XY yang biasa, ikut nama paksi dia. Log 10S, log 10Y. Maksudnya log 10S ialah 0, log 10Y ialah 2. Mana datang 2 ini nama paksi S dan paksi Y. Lepas tu dia ambil benda ini, ganti ke dalam persamaan. Dia gantilah tempat ini 0, ganti 2 di tempat ini. Boleh boleh pakai cara ini juga. So bila dia buat, sini jadi 0, so dia dapat log 10H sama dengan 2. Lepas tu cikgu tambah satu line lah supaya kamu kejap. Log 10H sama dengan 2. Lepas tu dia buat itulah asas tukar partner. Klik pula. Asas tukar partner. So dia dapat H kamu 100. Kemudian pakai konsep yang sama iaitu titik K11. Itu pun cara dia gantikan. So dia ganti log Y 11, log X ialah K, log 10H. Cara dia ganti, sebenarnya bergantung kepada kamu. Kamu boleh ganti H iaitu 100. Kamu pun boleh terus ganti saja. Log 10H itu jadi 2. So kalau awak terus ganti ini punya, awak tengok sini kita boleh terus lompat ke sini. Tak kisahlah. Tak kisah. Yang H ini kita boleh ganti masuk sebab H ini pemalak. Maksudnya sepanjang masa itulah nilai H tak akan berubah untuk soalan ini. So awak selesaikan dapat nilai ini. So kaedah ini boleh juga. Ataupun kamu boleh pakai kaedah yang kita biasa pakai. So cikgu letak di tepi ini kita tengok kecerunan. Kecerunan. So daripada persamaan kita punya kecerunan ialah 3.
Tapi daripada graf yang kita buat tadi, keserunan kita ialah ialah 3. Kemudian daripada graf dia ialah 9/K. Betul? 9/K. 9/K. So kalau awak selesaikan, okey, awak akan dapat 3. Jawapan ini sama dia. 9/K. Jawapan sama dengan kawan kamu, betul? Ya, jawapan kamu sama dengan kawan kamu. Okay, lepas tu kita buat pula untuk pindasan Y. Okay, buat untuk pindasan Y. Okay, daripada persamaan kamu ialah log 10 hash. Daripada graf ialah 2. Ialah 2. Mana pergi? Kejap. Mana benda saya tulis? Oh, jalan. Okay. Sorry ya. Sama dengan 2. So, sama buat kerja macam kawan kamu. Asas tetap asas, tukar partner. So, awak pun boleh dapat hash sama dengan 100. So, terpulang kepada kamu, cara kawan kamu pun bagus sebenarnya. Okay. Hanya ini ialah cara biasa kita pakai. Ini cara biasa kita pakai, tapi cara ini pun bagus sebenarnya. Bagus kalau kamu boleh faham. Kalau kamu boleh faham, ya. Ini yang cikgu tulis itu ialah kaedah biasa. Kaedah biasa. Tak kisah apa bentuk soalan buat macam itu. Okay. Ya, kita pergi kepada soalan 4. Okay, cikgu bagi persamaan, cikgu bagi ini. Okay. So kalau soalan ini awak nak pakai cari keserunan, cari pindasan Y pun boleh. Tapi cikgu pernah terang dalam contoh cikgu kan. Kalau soalan ini nak pakai cara dia susah sikit. Sebab ada terlalu banyak pemalar di sini. Maksud saya kadang awak cari keserunan. Keserunan awak ialah Q tolak 0, 6 tolak P. Nak ringkas Q per 6 tolak P. Bila nak cari pindasan pindasan Y lagi teruk keadaan dia. Sebab awak akan buat katakan kita gunakan apa nak cari pindasan Y. Okey, mungkin cikgu boleh pakai keserunan sama dengan negatif pindasan Y bahagi pindasan X. Lepas tu kalau kamu selesaikan, ringkaskan pindasan Y kamu rumitlah maksud saya. PQ bagi P tolak 6. Cikgu buat cepat Kalau nak buat boleh. Tapi soalan ini kalau awak pakai kaedah ini nanti dia mungkin melibatkan banyak persamaan serentak. Melibatkan persamaan serentak. Tapi nak buat boleh. Boleh dapat jawapan yang betul. Okey, cikgu tengok kawan kamu pakai cara apa Okey, so kawan kamu pakai cara macam soalan 3 tadi. Memang lebih galakkan pakai soalan untuk soalan ini sesuai pakai yang tadi punya. Sebab yang ini panjang cerita dia. Yang panjang cerita dia. Tapi jawapan sama kalau siapa nak. Hanya cikgu memang tak galakkan lah. Sebab dia melibatkan pengiraan yang rumit. Okey, nak boleh So kawan kamu ambil persamaan ini. Dia ubah sehingga Y per X kuasa 2 lah So cikgu tengok dia buat bagi X kuasa 2. Okey, ini jadi ini jadi ini, ini jadi ini. Okey, betul? So kalau kamu tengok inilah nama paksi Y, inilah paksi S. Keserunan 3, pindasan Y negatif 4. So kalau tadi siapa pakai cara yang cikgu sebut, bolehlah ambil cikgu punya keserunan sama dengan 3. Kemudian cikgu punya pindasan Y sama dengan negatif 4. Lepas tu buat persamaan serentak. Boleh dapat jawapan. Tapi kita cuba pakai cara ini yang pakai koordinat punya. So kalau kamu tengok koordinat, cikgu tak nak grow up, grow down kamu tengok modul lah kalau tidak awak pening. Okay, cikgu tak grow out sudah So kalau kamu tengok dalam graf kita, cikgu ada titik 6Q. Cikgu ada titik 6Q. So kamu kena fahamlah 6Q ini maksudnya ialah 1 per X kuasa 2 ini ialah 6. Dan Y per X kuasa 2 ini ialah Q. So kalau awak ganti ini itulah tapak ini Y per X kuasa 2 ialah Q. 1 per X kuasa 2 ialah 6. So tengok ini awak dapat jawapan Q. Kemudian ulang juga proses yang sama untuk P kosong. So P kosong maksudnya 1 per X kuasa 2 ialah
ialah P, Y per X kuasa 2 ialah kosong. So dari sini kalau awak teruskan T ke dalam dia, ini tak ialah. Ini kosong 3P per 4. Cikgu tidak terangkan ini sebenarnya tak salah. Hanya kerang ini dapat pening. So cikgu terus lompat dari sini pergi sini So awak selesaikan dapat jawapan P. Ya. Nanti kalau tak sempat saling tu nanti Okey, kita pergi kepada soalan 5. Okey, soalan 5 cikgu kata ini ialah satu garis lurus diperolehi daripada persamaan ini. Kalau kamu tengok soalan 5 ini, dia terbalik daripada soalan 2 tau. Soalan 2, dia bagi lengkung. Lepas itu, dia tanya garis lurus. Yang ini, dia bagi garis lurus, dia tanya lengkung. Terbalik punya arah saja, sebenarnya tak ada apa pun. Okey. So, di sini dia tanya awak, apakah nilai M dan N? So, mula-mula awak abaikan ini dulu. Awak tengok ini dan awak tengok persamaan ini. So, apa yang kamu nampak di sini, apa yang awak nampak, ini kan nama pasti Y dia. Ini nama pasti X dia. So, di sini awak nampak keserunan negatif 2, pindasan Y 3. Boleh? Terus saja sebab dia sudah dalam bentuk garis lurus dan sudah dalam bentuk hukum linear. So, awak nampak keserunan negatif 2, pindasan Y 3. So, kita boleh carilah. Cikgu tengok kawan awak buat apa. Cikgu tak grow up awak tengok gambar raja awak dia. So kawan kamu, okey, dia disusun dalam keadaan senang baca lah di mana ini mewakili keserunan, ini okey, di sini cikgu tak sesuai tulis M Kenapa cikgu tak sesuai tulis M? Sebab sini ada satu huruf M. Nanti awak keliru dengan 2M ini. So bila keadaan macam ini, cikgu tak galakkan kamu pakai simbol M tau, nanti awak sendiri pening. So awak pakai tulis lebih bagus. Okey, ini ialah keserunan, ini ialah pindasan Y. Ini tak apa lagi. Okay, ini pindasan Y. So, di sini terus sajalah kita nampak kan. Dalam persamaan ini pindasan Y ialah 3. So, inilah tempat dia. So, awak dapatlah N sama dengan 3. Okay, lepas tu, kita gunakan keserunan ini. Dan kali ini sebab cikgu dalam graf ini ialah pindasan S. Ini ialah pindasan Y. So, macam kawan kamulah, eloklah kita pakai rumus ini. Daripada nak gunakan yang kita biasa buat punya Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1. Kalau nak boleh. Di mana awak pandai-pandailah ubah ini jadi M kosong. Ini ialah kosong N. Nanti awak boleh buatlah Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Tapi kalau boleh tak payahlah awak kerja itu. Kita pakai rumus yang lagi sesuai iaitu keserunan sama dengan negatif pindasan Y bagi pindasan S. Pindasan Y kita sudah tahu iaitu 3. Keserunan pun kita sudah tahu negatif 2. So di sini bukan M ini pindah ke sini sebenarnya M ini mewakili dua benda yang berbeza M ini ialah keserunan. So cikgu tukar supaya kawan tak keliru ini keserunan. Okey. M ini ialah M dalam gambar raja M dalam gambar raja. Okay. Lepas tu awak selesaikan, dapatlah jawapan dia. So nilai M 3/2, nilai N ialah 3. Lihat. Lepas tu soalan minta awak nyatakan persamaan tak linear itu. Biasakan persamaan tak linear itu sebenarnya dia nak awak ubahkan ini sehingga dia dalam bentuk tak linear. Okey. So sebenarnya senang aja. Okey, mana cikgu nak jalan? Mana saya punya itu Baca sorry. Cikgu punya cursor. Sorry. Ini memang tak ada gambar aja dia. Okey, balik ke sini So, apa yang kita akan buat ialah kalau kamu tengok ini dia ialah bentuk tak linear. Dan dia punya pindasan S ialah 3/2. Sebenarnya 3/2 di sini tak main peranan lagi. Hanya nanti bila kita sudah dapat jawapan, kita cek adakah bentuk tak linear kita sesuai. Macam soalan tadi kan, bila dia bagi persamaan soalan 2 tadi. Bila dia bagi 1, 2 ke? Soalan 2 tadi. Bila cikgu bagi satu tak linear, nak jadi linear kadang-kadang ada 2-3 kemungkinan. So sama juga kalau ini nak ubah kepada tak linear, kadang-kadang pun ada 2-3 kebolehan yang kita boleh buat. So kita kena pastikan lepas kita buat, yang kita buat itu sesuai dengan ini.
Iaitu kalau kamu tengok ini, yang kita nampak pindasan S kita nanti ialah 3/2. Kemudian sebenarnya ada satu lagi di sini kosong. 3/2 kosong. Nanti kita boleh pakai dia untuk double check ya. Okey, so cikgu tengok kawan kamu buat apa dulu. So kawan kamu tengok sebab dia punya pasi Y ialah Y. So dia ubah ini kepada Y. So apa yang dia buat, dia darab X lah. Dia darab S, so dapat setiap sebutan kita darab So ini 3S, ini 2X kuasa 2. So kamu boleh gunakan kalkulator, tekan sekejap. Kalau ini kualitatif kan? Kalau A awak negatif 2, B awak 3, C awak kosong, betul tak? Awak dapat pindasan S awak kosong dan 3/2. Ini kerja siapa? Soalan 5. Okay, Ferisa tekan kejap. Betul cikgu. Nah, betul. So sangat pastilah yang kita buat ini adalah betul. Sebab kita risau macam soalan 2 tadi. Bentuk linear juga, bentuk tak linear juga. Tapi mungkin ada benda tak sesuai. So itu cara awak double check ya. Okey, kita pergi kepada soalan 6. Okay, cikgu bagi satu persamaan. Kemudian cikgu minta awak cadangkan satu persamaan linear. Okey, kalau dia minta kita cadangkan, maksudnya awak sebenarnya sangat bebas lah. Awak nak buat macam mana pun boleh. Awak nak buat macam mana pun boleh. Nanti B ada kaitan dengan A dah. Okey. Okey. Hani di sini walaupun di sini dia kata cadangkan satu persamaan linear, tapi bawah ini ada kaitan dengan atas kan? Soalan 6. Ferisa, B ada kaitan dengan A tak? Ada. Ada. Maka sebenarnya ada tips di sini. Cubalah buat ini. Cuba buatlah ini. Pasi Y awak ialah 1/Y. Pasi Y awak adalah 1/Y. Pasi X awak ialah X. Cuba buat macam ini untuk memudahkan keadaan lah. Kalau awak buat bentuk persamaan linear yang lain, boleh juga. Sini pun dapat markah. Hanya bila sampai B, kena redo lah. Redo sehingga matching dengan awak punya. Okey, cikgu tengok Ferisa buat apa. Okey. So di sini Y maksudnya Y/1. Y maksudnya Y/1. So kalau sebelah kiri ialah pecahan, sebelah kanan ialah pecahan, syaratnya hanya satu pecahan maka awak boleh terbalikkan. Y/1 jadi 1/Y. Yang ini bawah jadi atas, atas jadi bawah. Boleh Tapi kalau sekarang keadaan macam ini keadaan macam ini, katakan dua lah pun tak apa. Okay, katakan macam ini. Yang ini nanti awak jangan cikgu. Nanti ini saya terbalikkan. Ini saya terbalikkan. Ini saya terbalikkan. Ini tak boleh. Ini tak boleh ya. Dia syaratnya sebelah kiri satu pecahan, sebelah kanan satu pecahan. Baru boleh buat kerja ini. Baru boleh buat kerja ini. So untuk soalan ini kalau kamu tengok sebelah kiri ada dua sebutan, 2 dan Y. So kamu tak boleh kata, cikgu ini saya terbalikkan, cikgu ini saya pun terbalikkan. Tak boleh. Kecuali satu awak angkat ialah awak angkat macam ini. Maka awak buat 1/2 tolak Y sama dengan S tolak 2, 3M tolak 2M. Macam ini boleh. Kalau perlulah, kalau perlu. Boleh kalau ada dua sebutan, kita tidak boleh terbalikkan macam ini. Kita hanya boleh buat kerja ini kalau sebelah kiri satu pecahan, sebelah kanan satu pecahan. So satu cara, kalau kita terpaksa buat juga, satu cara yang kita boleh buat ialah kita angkat ini sebagai satu sebutan. So cikgu buat satu besar macam ini. So kalau saya terbalikkan macam ini. Yang ini dengan ini tak sama. Yang ini dengan ini tak sama. Boleh Okay. Cikgu terang sikit konsep lah sebab takut salah konsep di sini Okay, balik ke sini. So kawan kamu terbalikkan. Okay, lepas itu X tolak 2 dia pindah ke tepi. Lepas tu dia kembangkan. Boleh? So jadi macam ini. So dia macam ini. So kalau kamu tengok yang ini memenuhi apa yang dikendaki oleh soalan 6B. Pasi Y ialah 1/Y. Pasi S ialah X. So untuk soalan 6A, memang digalakkan kamu buat macam inilah. Buat macam ini. Kalau siapa ada cadangan lain, awak nak cikgu semak, awak boleh PM cikgu. Awak boleh PM cikgu jawapan awak. Hanya kalau tak silap saya, kalau awak ada cadangan lain yang awak punya ini
tidak boleh digunakan untuk B. So nanti bila pergi buat B, awak tetap kena buat kerja ini. Awak tetap kena buat kerja ini. Walaupun A awak ada jawapan berbeza. So pandai-pandai kalau macam ini, cikgu biasanya akan buat ini, tak nak 2 kali kerja lah. Boleh ya? Okay, so sekarang dia beritahukan kita, kalau kita brought macam ini, kecerunan kita ialah P. Pindasan Y kita ialah pindasan satu per Y kita ialah Q. So kalau kamu tengok, inilah kecerunan kita kan. Inilah pindasan Y kita kan. So kita samakanlah. So sekarang dia nak ungkapkan M dalam sebutan P dan N. So kalau kamu tengok B1, dia nak MN, sini pun MM, sini pun MN. Tapi yang beza ialah P. P kalau kamu tengok, dia sebenarnya ada kaitan dengan kecerunan. So untuk jawab B1, kita mula dengan kecerunan. Baru P itu boleh ujuk. Okay? So kita ambil ya. So sini kita ambil kecerunan ya. Kita ambil kecerunan. Okay? So daripada persamaan ini, kecerunan kita ialah 1/3M tolak 2N. Tapi soalan bagi kita, kecerunan ialah P. Okay, kawan kamu nak tulis P/1 pun tak ada masalah. Ataupun tulis P pun boleh. Okay, lepas tu dia darab silan. Ini kena manual buat lah. Sebab kita pun nak selesaikan ya. Kita nak buat M dalam sebutan P dan N. So manual buat lah. Okay, darab silan. Betul. Okay, lepas itu. Okay, lepas tu mula-mula. Ini lompat step kan. Ini siapa punya? Soalan 6. Farisa. Okay, terangkan. Okay. Ini cikgu okey. Ini cikgu bagi awak terangkan yang next itu. Mula-mula you pindah apa? Sorry. Okey. Ya, okey. Mula-mula kita pindah P 1 per P. Lepas itu tambah 2N, pindah 2N. Okey. Ya, okay. Lepas tu tolak 2N tambah 2N. Ini pilihan Farisa. Mungkin ada dia orang, cikgu bolehkah saya kembang dulu? Terpulang kepada kamu sebenarnya. Okey, hanya ini pilihan Farisa dan benda itu tak salah aja. Okay, lepas tu bahagi 3. Hanya di sini kamu jangan bagi ini sebagai jawapan terakhir kepada saya. Tidak dibenarkan dalam maths tambahan awak bagi jawapan ada 2 kali per. So nak tak nak kita kena ringkaskan. So okay, Farisa cuba terangkan sikit ini macam mana jadi ini. 1 per P tambah 2N, lepas tu kita bahagi 1/3. Bahagi darab 1/3. Kan bahagi 3, bahagi 3 maksudnya darab 1/3. Okey, lepas itu kembangkan. P ini di atas atau di bawah? P ini. Di atas ke di bawah? Di bawah. Di bawah So elakkan tulis macam ini tau. Tulis macam ini. Kalau awak tak tengok atas. Ini dengan ini. Nampak beza tak? Macam lebih kurang sama je kan? P dengan N awak. So tolong tulis panjang sikit 1/3 P. Yang ini M memang di tepi kan? Okay. M memang di tepi ataupun letak di atas pun boleh. Letak di atas pun boleh. Okay, ataupun letak di tepi pun boleh. Yang bawah punya tak boleh letak tepi. So ini Ezen tak dapat markah jawapan sudah. So pastikan awak jangan kelirukan. Ini macam di bawah macam di atas. Kalau cikgu tadi tiba-tiba lompat sini tanya awak mesti cakap benda ini di tepi. Tanya ini dulu. Q ini sangat jelas. M ini di tepi ke di bawah? Tengok jejak maksudnya awak sendiri pun tak boleh bezakan. Setakat tengok aja. Atas cikgu. Atas Okey, nanti kita tengok. Saya pun dah tahu. Okey. Lepas tu kita pergi ke so ini ialah kecerunan. B2 cikgu tanya MN dan Q. MN ini pun ada. Yang beza yang nak tentukannya bila nak pakai kecerunan, bila nak pakai pindasan, sebab ini dia nak Q. Dan kalau kamu tengok Q ada kaitan dengan pindasan. So itu sebabnya B2 saya pakai pindasan. Sebab Q itu sebenarnya. So Q sama dengan sebelah sini. Dia nak ungkap N. Dia nak N sama dengan So cikgu tengok kerja you sama juga kerja dia kan. Darab silan.
Okey, ingat negatif 2 ini awak kena fikirkan. Nak bagi atas kan nak bagi bawah. Jangan dua-dua orang rebut dia ataupun dua orang tinggalkan dia. So macam Farisa dia bagi atas. So negatif 2 di sini. Negatif di sini. Okey. Oh, ini macam mana lompat jalan dia. Okey. Farisa saya besarkan sikit. Okey, terangkan. Baris ini pergi baris ini. Mula-mula. Saya bahagikan Q. Oh, okey. Q ni pindah sini. Negatif 2 per Q. Lepas tu tolak 3M. Okey. So di sini 3M kalau kita pindah, depan dia ialah tambah. So jadi tolak lah. Dan sebelah sini tinggal lagi negatif 2N. Okey, betul? Okey, lepas tu, kerja macam tadi lah bahagi negatif 2. So, okey. 1 per Q. Sini tak ada M pun. Oh, tertinggal. Ini M So negatif 3M bagi negatif 2 tambah 3. Okey, betul So kalau untuk bahagian ini kalau siapa tak faham, kamu boleh buat macam ini. Buat macam ini. Lepas tu awak darat lebih senang tengoklah. Boleh So betul lah ini di tepi ataupun di atas. Okey, itu soalan 6 Okey, kita pergi kepada soalan 7, soalan graf. Okey. Cikgu sebenarnya sudah semak graf itu, so nanti ada masa baru awak go through lah. Okey. So di sini dia minta awak brokkan log Y melawang X. So kita sediakan graf jadual kita atas X, bawah itu log 10Y. Okey, macam cikgu kata sebenarnya cikgu tak kisah pun siapa di atas, siapa di bawah. Tapi cikgu nasihatkan kamu ikut susunan macam ini. Untuk percubaan kali ini abang kakak kamu ni. Dia satu kumpulan nak dengar nasihat cikgu lah, dia terbalik tulis. Bila plot titik satu graf terbalik. Dan cikgu tak dapat bagi markah tau. Cikgu bagi markah di tempat jadual ajak Wan Mak. Dia punya graf, cikgu terpaksa buang semua markah dia. Sangat sayang. Dia tak dengar nasihat tu. Okay, boleh So digalakkan susun macam ini Sebab mereka terjadi macam ini sebab soalan percubaan kali ini dia bukan XY, dia pakai huruf lain. So mereka lagi pening, 2 kali pening. Okay So ingat jadual kamu pastikan kalau macam soalan nilai S tak apa sebab kita ambil aja daripada jadual asal kan. Nilai Y awak tekan kalkulator dapat jawapan dan bila awak tekan log kan panjang di belakang. Ingat sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan dan mesti seragam. Nanti awak tengok orang bawah dia banyak tak ikut arahan ini. Mesti seragam dan sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Tapi nasihat saya 2 cukup, jangan lebih. Hanya tengok, semak apa yang awak perlu semak. Okey, log 10Y pada pasti Y. Kamu tengok kejap dia punya skala. Dia punya skala ialah 2 cm kepada 0.2. Kalau 0.2, 0.2 kita bagi 10, 0.02. Okey, so maksudnya jadual kita 2 tempat perpuluhan cukup. Tak payah lebih. Lebih kadang-kadang awak lagi pening. Boleh Sebab standard SPM dia kata sekurang-kurangnya 2. Boleh 2, boleh 3 ataupun lebih. Tapi untuk jadual ini, cikgu akan nasihatkan kamu untuk jenis ini yang tak putus punya, awak cek skala dulu. Okey dah 2 tempat perpuluhan. Biasanya okey. Sekali-sekala saja cikgu nampak dia kena sampai 3 tempat perpuluhan. Maksudnya skala dia sangat kecil. Okay, macam ini memang 2. So okeylah, kita tak payah buat lebih. Buat lebih nanti plot titik sangat susah. Boleh So nilai ni ada masa awak semak sendiri dan cikgu sudah go through jawapan kawan kamu, semua okey. Okey, di sini kalau kamu baca soalan ini titik ini ada salah ke berjauh sangat? Cikgu ada salah tengok ke? Kejap. 1 point. Okey. 1.13. Sebenarnya soalan ini saya rasa ada benda dia silap Tak apalah tapi ikut nilai yang dia bagi Sebab awak kan nampak dalam exam kalau awak nampak titik ini macam lain sangat daripada yang lain kan. Lain sangat daripada yang lain, awak cuba cek awak cuba cek apakah kesalahan yang ada. Tapi cikgu sudah go through tak ada kesalahan. Tak ada kesalahan, maka cikgu biarkanlah cikgu biarkan ataupun nanti cikgu ubah soalan sini sikit ubah soalan ini sikit Okey, kalau exam
soalan macam ini keluar dan awak dapat jadual macam ini, tolong check something wrong kepada jawapan ini. Something wrong kepada jawapan ini. Okay? Boleh ya? Tapi cikgu sangat pasti kawan kamu tak salah sebab daripada jadual pun cikgu sudah perasan nilai dia macam tak logik. 33.33, lepas tu jadi 13, lepas tu jadi 14, kemudian turun balik. Something wrong kepada titik ini ya. Tak apa. Okey, mungkin nanti cikgu boleh tambah satu. Cikgu boleh, sebenarnya soalan jenis ini dia boleh tambah satu dia kata salah satu nilai Y salah catat. Cari nilai Y yang sepatutnya. Cikgu boleh tanya soalan macam ini. Cikgu boleh tanya soalan macam ini. Nanti kita buat, cikgu tambah soalan, tak apa. Okey. So kawan kamu tapak ini, sebenarnya cikgu terpaksa abaikan titik ini, tak apalah ya. Okey, angkat seimbang. So cari kecerunan, cikgu tengok kawan ambil 0.5 dan 2. Okey, 0.5 di sini. 2 di sini. Boleh. Okey, macam kawan ini dia sesuai ambil titik inilah titik ini ataupun memang dua titik ini paling sesuai. Elakkan pakai titik ini titik ini boleh tahan lah, boleh tahan. Tapi kalau awak pakai titik ini ataupun titik ini dalam pengiraan awak untuk kawan ini bukan orang lain sebab awak punya garis penguraian terbaik mungkin beza sikit, Okay, so pastikanlah pilih titik yang dilalui oleh awak punya dapat jawapan. Okay, jawapan ini bagilah 3 tempat perpuluhan pun boleh, 4 tempat perpuluhan pun boleh sebab nombor kecil kan. Tak payah bagi saya pecahan sebenarnya sebab benda ini memang sudah melibatkan penghampiran. Okay, pindasan Y ini wajib dengar sini kalau soalan lukis graf, pindasan Y ini wajib baca daripada graf. Tak boleh gunakan teknik pengiraan macam soalan 1 sampai 6 sebelum ini. Lakaran graf, bila tak ada pindasan Y, kita masuk ke dalam persamaan untuk cari. Tapi kalau soalan yang sudah bagi graf, pindasan Y, mesti baca dari graf awak. Kalau awak gunakan teknik pengiraan, exam tidak diberi markah. Sebab awak dihukum sebagai tidak menggunakan kaedah yang betul. Mungkin awak kata cikgu dia tak cakap. Ada. Dia cakap di situ, gunakan graf anda. Awak tidak gunakan graf anda. So kalau awak gunakan pengiraan, maksud saya awak ada kecerunan, kemudian awak ambil satu titik, awak masuk ke dalam persamaan untuk dapat nilai C. Boleh dapat nilai C. Nilai C itu pun hampir kepada jawapan ini. Tapi tidak diterima dalam exam. Sebab tidak ikut arahan kaedah dia. Dia kata gunakan graf. Awak tidak gunakan graf, maka tak ada markah. Tak ada markah maksudnya banyak efek di belakang dah. Boleh So awak ada ini, ada ini. Okey, lepas tu kita ambil persamaan dia lah. Kita ambil persamaan dia. Sorry cikgu besarkan kejap. Kita ambil persamaan dia. So kita pergi buat lah. So kita buat sehingga pasti Y kita ada logaritma. So fahamlah ini mesti melibatkan logaritma. Okay, so bahagi jadi tolak. Okay, ini yang atas punya, ini yang bawah punya. Okay, kuasa 2S siapa punya? K punya. So letak di depan dia. So ini yang kita dapat. So kalau kamu tengok, ini pasti Y. Ini pasti Y. Pasti X kita ialah X. Ini. So kita akan faham. Okay, yang ini ada kaitan dengan pindasan Y lah. Di mana pindasan Y kita ialah 1.7. Kalau boleh letak kurungan Letak kurungan Siapa ini? Atika letak kurungan. Sebenarnya kalau tak letak kurungan maksudnya berbeza dah. Okey, letak kurungan. Okey, so sini okey, ini ialah pasti X kita. So sekeliling ini ialah kecerunan lah. So negatif 2 log 10K ialah kecerunan betul dan sama dengan ini jawapan Adika. Kamu punya jawapan mungkin berbeza sikit tapi mesti sangat dekat. Mesti sangat dekat So di sini kawan kamu pergi buat asas tukar asas serta asas tukar partner, kemudian selesai dapat jawapan dia. Yang ini kita tak boleh terus nanti. Adika macam mana?
Oh, okey. Awak bahagi negatif 2, betul? Okey. So di sini kita tak boleh buat lagi asas atau asas tukar panel sebab ada negatif 2 di sini. Apa yang kita boleh buat, kita bahagi dulu. Lepas itu baru ataupun awak tekan kalkulator shift. Ada banyak cara untuk buat soalan ini Awak boleh macam sebelah sini. Macam sebelah sini. Awak boleh terus tekan kalkulator pun boleh. Ataupun ada orang tahu satu lagi yang dipanggil anti-lock punya pun boleh. Dapatlah jawapan 1.50. Lain orang lain jawapan untuk dua ini tapi tekak-tekak lah. Maksudnya mungkin awak punya 50 ke 50.4 ke tapi tekak-tekak dengan dia. Dan jawapan kalau tak putus 2 tempat perpuluhan tak semestinya mesti sebiji sebulat macam Adika Okey, soalan 2 cikgu tanya apakah nilai Y bila S sama dengan 2.25. So cikgu bagi S, cikgu minta Y. Okey, yang dekat dengan S ialah pasi S, maka sini ialah pasi yang dekat punya lah, pasi log Y. So itu ganti, baca, selesai. So bila kita ganti tak ada apa, so cikgu baca saja 2.25, kejap cikgu lupa baca. Okey, baca 2.25 ini tempat dia, betul. Sentuh jalan di sini. So ialah 0.9. 0.9. Okey. So dapat 0.9. So ini ialah log Y sama dengan 0.9. So awak kena selesaikan dia lah. Terus tekan kalkulator pun boleh. Asas tukar partner pun boleh. Ataupun satu cara lagi yang orang panggil anti-lock pun boleh. So awak dapat jawapan ini. Boleh Okey. So kita tambah sikit soalan ini. Katakan soalan ini sebab cikgu nak settle ini Cikgu nak settle ini. Okey. Soalan ini nyatakan ialah salah satu nilai Y adalah salah catat. Maksudnya antara banyak-banyak ini salah satu telah salah catat. Telah salah catat dan cikgu nak tanya awak apakah nilai Y yang sepatutnya. So untuk jawab soalan jenis ini, kalau dia kata ada nilai yang salah catat, awak senang tengoklah. Kalau ini graf awak akan nampak titik ini. Jauh sangat daripada orang lain. Alamak hilang. Jauh sangat daripada orang lain. Ini yang salah catat. So nilai Y apa yang salah catat? Itu nilai Y yang kedua. Nilai Y yang kedua. Maksudnya 13.48 itu salah catat. Okey? Boleh Di sini dia tak tanya kita apakah nilai. Dia hanya kata salah satu. Tapi awak kena fahamlah. Maksudnya sebenarnya ialah itulah 13.48 itu salah catat. Kenapa tahu? Sebab dia jauh sangat daripada garis. Okey, sekarang cikgu tanya apakah nilai Y yang sepatutnya? So ini maksudnya apa? Y salah catat. Balik kepada jadual, sorry Y ini salah catat. S ini tak salah catat. So sebenarnya ini satu soalan cikgu tanya, apakah nilai Y? Apakah nilai Y bila X sama dengan 1? Boleh? Kita pernah nampak soalan ini tahun soalan SPM kan? Cikgu pernah terang sekali So soalan ini ialah cikgu tengah tanya apakah nilai Y bila S sama dengan 1. So cikgu buat di sini Sekejap cari tempat. Katakan inilah C lah Apakah nilai Y bila X sama dengan 1. Atika you pakai graf U sebab senang lah you conteng dalam graf U. So C. Orang lain boleh buat pada graf sendirilah tapi cikgu tak minta jawapan daripada awak Kenapa ni? Sebab graf kita berbeza So ini S, ini log 10Y macam tadi juga kan? Okey. Atika ganti, so tak apa? 1.0. Okey, awak baca daripada graf awak Cikgu tengah lukis Orang lain boleh buat lah, hanya cikgu minta jawapan daripada Atika aja. You baca dulu sebab cikgu lukis ambil masa sikit. Adika sudah? 1.34. Ya, sama dengan apa yang cikgu nampak sini. So kita dapat jawapan ini 1.34.
Tapi ingat ini baru tempat ini aja. So lepas tu kita selesaikan. Okey, Atika selesaikan. $21.88. Okey. Baru jawapan ini logik sikit. Kalau kamu tengok di sini kan, tengok jadual asal kita kan, 1.0 di antara dua nombor ini. So sepatutnya nombor ini pun di antara dia. Kamu nampak? Dia jauh kan daripada orang yang lain. Dan kita sekarang punya jawapan 21.88. Lebih logik lah kan? Di antara dia. Okey, boleh Sini yang cikgu tambah sendirilah. Soalan original tak ada Tapi cikgu tak boleh terima ini sebagai salah satu nilai dia. Dia mesti salah catat punya. So sama ada kalau cikgu yang buat soalan, sama ada cikgu cakap dalam soalan kata ada satu nombor salah catat. Kalau tidak, cikgu akan ubah jadual ini. Sebab jarang berlaku garis penguraian terbaik tiba-tiba satu titik jauh daripada yang sepatutnya. Okey. Kita pergi kepada soalan 8. Okay. So kita akan sediakan graf 1 per Y lawang 1 per X. Okay, cikgu tengok kau jawapan. Okey, pergi sini Okey, ini dia. Siapa punya kerja? Amira? Amira? 2 tempat perpuluhan Kecuali contohnya yang bahagian atas ni. Kalau tadi awak tekan semua tempat 8, 5, 4, 2. Maksudnya semua memang putus. Maka cikgu benarkan. Tapi kita ada satu awak dapat 3.33 kan? So bila awak dapat saja 1.33, yang lain tu semua kena 2 tempat perpuluhan lah. Boleh Sama juga untuk bahagian bawah ini. Untuk bahagian bawah ini sebenarnya sebab ini tau. Kalau tak silap saya sebab ini ke sebab ini, saya pun tak tahu. Asalkan dia ada yang keadaan dia memang bukan putus betul-betul punya. Maka awak kena bagi saya 2 tempat perpuluhan. Tapi macam cikgu katalah, kalau boleh tolong semak kejap kita punya skala. Pasi S ialah 1 unit. So kalau bagi 10, 0.1. Pasi Y 2 unit. Bagi 10, 0.2. Itu baru 1 tempat perpuluhan. Sebenarnya 2 tempat perpuluhan more than enough lah. Tapi sebab skema kita, so kita terpaksa terima. So ingat mesti seragam. Jangan ada yang 2 tempat perpuluhan, ada yang 1 tempat perpuluhan, ada yang tak ada tempat perpuluhan. Dalam exam akan tolak markah tau. Boleh Tapi kesalahan ini tidak efek apa-apa sebenarnya. Tidak efek apa-apa sebab hanya kita tak tulis 0.00 saja. Okey. So, okey. Titik ini. Titik ini ialah titik yang ketiga. Soalan apa? Soalan 8. Titik yang ketiga. 11 mana? Ini soalan berapa ni? Sorry, lupa. Soalan 8. Okey, soalan 8. Oh, ini. Bukan titik 3. Oh, titik ini. 3.33 10.00. Okey Tapi kalau Pak cikgu buat tanda macam ini maksudnya dalam exam cikgu tak tolak markah. Tapi dia kurang tepat. Tapi tak sampai tahap cikgu akan tolak markah awak. Boleh So cikgu enlarge dia punya masalah bukan pada tempat 10. Dia punya masalah pada tempat 3.33. So kalau kamu tengok skala ini 3, 1 petak kecil 0.1. Okey, cikgu enlarge seberapa besar yang cikgu boleh. Kalau kamu tengok ini tempat 3. Okey. Ini tempat 3.1, 3.2, 3.3. Yang tempat siapa ni? Lapang Amira. Tempat Amira label ini sebenarnya ialah 3.3. Betul tak Amira? Cikgu. Tempat ini 3.4. Tempat ini 3.3. So kalau kita 3.33 kena ke kanan sikit kan? Kanan sikit tapi tak sampai separuh. Okay. Awak selamatlah. Awak selamat sebab dia tak sampai lebih separuh. Kalau soalan ini ialah 3.36 habislah awak.
Sebab awak kurang daripada awak punya perbezaan kedudukan sudah lebih daripada setengah petak kecil. Ini awak selamat. Itu sebabnya kenapa cikgu letak tanda ini. Kurang tepat tapi tak tolak makan. Boleh ya? Okey. Cikgu ketak sekarang supaya nanti exam awak taklah lakukan kesalahan itu. Sebab biasalah kan, kalau tak tegur makin lama makin teruk keadaan dia. Boleh? Tapi exam sebenarnya tak tolak makan. Sekejap. So ini garis awak, yang lain tu semua okey. Kemudian garis penguaian terbaik pun okey. Cikgu Sako Turai, ada masa kamu tengoklah ya. Okey, lepas tu cikgu tengok kecerunan dan pindah sangwai awak ya. Kejap ah. Okey. Okey, awak ambil titik 2.5 dan 2. Cikgu cek kejap ah. 2.5 dan 2. Okey, boleh. Okey, awak ambil 2 titik ini boleh. Jangan ambil titik ketiga ini. Jangan ambil titik keempat ini. Graf ini kalau tak silap saya cara lukis dari atas ke bawah kan. Okay. Jangan ambil titik pertama ini. Titik ini kalau kamu nak ambil boleh. Titik ini jangan. Titik ini jangan. Ingat mesti titik yang dilalui oleh garis awak. Untuk orang lain jangan tengok cikgu Amira 2.52. Cikgu kata okey, maka saya punya pun mesti betul. Awak mesti semak adakah garis awak melalui 2 titik ini? Kalau garis awak macam ini, jangan pilih. Pilih, cikgu tak akan bagi awak betul. Cikgu tak akan bagi awak betul. So dapat jawapan kecerunan. Okey, pindah sangwai macam cikgu kata, tidak boleh gunakan kaedah pengiraan. Mesti baca daripada graf. Okey, dapat 4. So tulis persamaan dia. Okey. Kalau siapa nak buat sampai kecerunan dan pindah sangwai pendi, lepas tu cikgu seterusnya saya tak erti buat. Maka cikgu akan kata tak payah buatlah benda ini. Sebab maka tak akan bagi awak kalau awak setakat tulis macam ini. Maka hanya akan bagi awak bila awak tahu sambungan dia. Okey, so kita tengok sambungan dia. Cikgu tanya apakah nilai A dan B ya. So kawan kamu ambil persamaan ini. Ambil persamaan ini kita nak ubah sehingga jadi 1/y. So kerja macam tadi yang Ferisa punya kan. Okay, Y ini ialah Y/1. Y/1. So kita terbalikkan. Kemudian kita asingkan. So bila asingkan, B dengan B ini boleh potong. Ini jadi macam inilah. So kalau kamu tengok, inilah pasi Y. Inilah pasi S. Seperti dalam graf kita. Maka A ialah kecerunan. B ialah pindasan Y. Okay. So untuk soalan ini senanglah. Cakap sajalah. A ialah kecerunan. Okay. A ialah kecerunan. B ialah pindasan Y. Tak ada pengiraan pun. Tak ada pengiraan pun. Sebab tak payah, memang dapat direct Okey, lepas itu cikgu tanya apakah nilai Y bila S sama dengan sekian-sekian. Okey. So sama macam tadi ini yang diberi, ini yang dikendaki. So mula-mula kita tentukan susunan paksi kita dulu. Siapa dulu? So 1/S, ini 1/Y, betul? Okey. Lepas tu buat kerja itulah ganti, baca, selesai. So bila kita ganti Amira macam mana dapat 5.9988 ini? 1/0.1667. Okey, betul. So kamu dapat jawapan ini. Sebenarnya tak payah bagi begitu banyak. Sebab awak nanti nak baca daripada graf kan? So baca daripada graf, awak bagi 2 tempat perpuluhan. So Amira bagi 2 tempat perpuluhan. Saya ambil 5.9 ya, Ibu. Boleh tak? Belakang 9. Oh, maksudnya jadi... So sepatutnya? Sepatutnya? 6.00 ya, Ibu? Sepatutnya 6.00. So maksudnya graf ini awak salah baca. Baik. Itu sebabnya cikgu katakan kita tak payah banyak sangat. Sebab kita nak baca benda ini dari graf. Cukuplah dengan 2 tempat perpuluhan. Bagi banyak awak sendiri lupa. So tak kisah berapa panjang awak tulis. Macam tadi awak kata, cikgu saya nak ambil 1 tempat perpuluhan. Even awak ambil 1 tempat perpuluhan pun dia 6.0 bukan 5.9 kan? Betul tak? Betul. Jangan buat macam, cikgu saya nak 1 tempat perpuluhan, belakang buang. Tak boleh sentiasa ikut peraturan matematik. Bila nak tambah 1, bila boleh buang. So ini ialah 6.00. So you buat balik.
graf you. Cikgu lukis ya. Orang lain kena tunggu kejap sebab cikgu perlu lukis. Ambil masa sikit You baca, nanti cikgu tunggu jawapan daripada you. Sebab orang lain punya jawapan mungkin berbeza. Sekejap ya. Sorry. So, apa jawapan kamu? 14.8. Ya, 14.8 ya. Okay, so ini sila. Ini sila. So, ini baru betul 14.8. Okay. So, kejap So, ini 14.8. Okay. Tapi bukan maksudnya 14.6 itu mesti salah. Kalau awak punya graf, lukis di tempat 6, kena 14.6 betul lah. Untuk Amira punya 14.6 adalah salah. Okay, so Amira kira balik, apakah nilai Y? 0.06757. Bagi 2 tempat perpuluhan cukup. Tapi kan dia kecil 0.0. Kan cikgu kata kalau kosong kan kena ambil 4. Ya. Okay, boleh. Bagi panjang sikit. So 0.06757. Boleh. Boleh bagi panjang sikit sebab nombor kecil ya. Okey. Boleh ya? So itu dia. Okey, kita pergi kepada soalan 9. Wani punya. Soalan 9. Okey. So Wani. Okey, macam atas ni memang dia bagi tak apa. Tapi bawah itu awak yang kira kan? So ingat 2 tempat perpuluhan. Okey, tengok ini. 2 tempat perpuluhan ialah 13.95. Bukan 14.0. Yang lain tu memang cikgu go through lah, memang letak kosong di belakang. Boleh Wani? Ingat 2 tempat perpuluhan. Itu syarat untuk matematik tambahan. Nanti cikgu lupa cek skala. 1 unit, 2 unit. Okey, 2 tempat perpuluhan. Walaupun cikgu sebenarnya tidak menafikannya, untuk graf 9 ini, 1 tempat perpuluhan pun kita boleh lukis dengan cantik sudah. Tapi itu standard matematik tambahan, standard SPM punya kita terima aja. Kita terima aja. Boleh jangan lupa. Okey, semua titik cikgu sudah go through, tinggal titik ini. Okey Wani. Titik ini. Awak silap ini. Kejap. 3.5, 23.80. Wani, awak beritahu cikgu sini berapa dulu? Nampak dah Wani? Sini berapa? Wani ada Wani? Hazwani ada? Hazwani ada tak? Hazwani? Ada tu tak ada? Ayah, nak tengok nama di mana ni? Hazwani. Oh, sudah hilang. Ayah. Tak apalah. Okey, so cikgu minta Intan, berapa nilai? Nampak tak Intan? Nampak? Okey, berapa nilai ini? Kira kejap. Yang label merah tu Yang label merah ini. Enam petak daripada 20. 23? 23. Okey, kejap cikgu tulis. Ini 23. Ayo tulisannya. Kejap.
Okey. Atas satu petak. Berapa pula? 23.5 ke? Ya, 23.5. So ini 23. Ini 23.5. Atas satu petak lagi. Atas tu 24. 24. Kalau sekarang cikgu nak 23.80. Dia sepatutnya di mana? Antara 23.5 dengan 24. lebih tekak kepada 24. 24. So cikgu akan kata titik ini salah sebab jaraknya sudah lebih daripada setengah petak. Boleh? Okay. So sebenarnya satu lagi wanita ada cikgu cakap, kamu label, jangan label macam ni. Sebenarnya cikgu tak nampak. Mana awak punya cross tu dah. Dia macam kabur, aku tak tahu. Sebenarnya cikgu tak erti dia nak cakap tempat ini ke tempat ini. Itu masalah pensel tak cukup tajam. Cara dia buat star. Kamu jangan buat star dengan cara ini dalam exam untuk plot graph kita cross saja. Kita bukan pakai star Pakai star tak boleh baca sebenarnya. Ya. Okey, so itu tempat dia silap. Okey, tak apa, orang tak ada Okey, garis penguraian terbaik okeylah, satu atas satu bawah. Tapi ini pun jauh tapi tak apalah, itu yang ada. Okey, lepas itu ini soalan 9. Okey, lepas itu inilah persamaan dia. Okey, kita nak jadi XY Cukup pergi sini tengok Intan Yuwakil Hazwani jawab. Okey, so mula-mula kita nak apa kita nak XY. So kawan kamu darah X. Lepas tu ini dia pindah ke sana. Okey, so ini awak nampak pasi Y. Ini pasi S. Bolehlah. So ini ada kaitan dengan kecerunan, ini ada kaitan dengan pindasan Y. Okey, cikgu cek dulu mana dia punya kecerunan dan pindasan Y. Mana? Cekkan sikit. Mana maklumat kecerunan dan pindasan? Oh, sini. Okey. Dia buat 5 dan 1.5. 5. Sorry 5 okey. 1.5 okey. Dia ambil titik yang dilalui. Okey. Pindasan Y. 5, 6, 7, 8. Boleh Kamu sebenarnya boleh bagi saya 8 ataupun ada orang mungkin kata akan cukup macam 8 atas sikit. Kalau 8 atas sikit ini 8, satu petak lagi 8.5. Awak boleh bagi saya 8 ataupun 8.25 untuk graf ini Boleh bagi saya 8 ataupun 8.25. So dia bagi saya 8 cukup terimalah 4, 8, 4, 8, 4, 8. Okey. So balik sini So kecerunan ialah 4, pindasan Y ialah 8. So yang ini awak selesai dapat 16. Kemudian ini masuk ke tempat ini. Kemudian awak selesaikan. Betul lah? Ini ikut graf Wani Ikut graf Wani. Okey. Soalan B cikgu kata ada apakah nilai Y yang betul kalau satu dia salah catat. So kita cari titik yang sangat jauh punya. Mana dia titik yang sangat ini titik yang sangat jauh. Oh, tadi cikgu kata kan. Okey, ini titik yang sangat jauh. So dia kata Y yang apakah nilai yang nilai Y yang betul kalau titik Y yang salah catat lah. So Y salah catat maksudnya X tak salah. So soalan ini sebenarnya tanya Y yang salah. Ini titik mana? Okey. So maksudnya dia tanya apakah nilai Y bila X sama dengan 3.5. So cikgu tengok kawan kamu buat betul tak? Apakah nilai Y bila S sama dengan 3.5? Okey. So okey. Apa dia? Apakah nilai Y? Okey, tak ingat. Apakah nilai Y kalau bukan SY S dia sama dengan 3.5. Boleh? Apa dia buat? Oh.
Okey, di sini dia tanya kita apakah nilai Y yang betul. Kalau satu salah catat, dia tanya kita apa yang salah itu kan. So tak payah buat kerja-kerja inilah. Kita terus pergi kerja ini aja. Okey. Kalau S sama dengan 3.5, apakah nilai Y kita? Jangan kawan kamu tulis. Okey, tak apalah, dia cara penulisan berbeza. Okey, benda serupa aja, tak ada masalah sebenarnya. Okey. So kita baca paksi. So Intan sambung jawab untuk cikgu. So paksi mana kena tulis dulu? Kita punya paksi ialah XY lawan X. Mana satu saya kena tulis dulu? X. Okey, yang X dulu. Bawah itu baru XY. Okey, Intan tolong buat kerja ganti. Ganti yang X, Y itu. So dapat apa? 3.5. Tak ubah apa-apa. Okey, lepas tu kita baca. Kita baca S sama dengan 3.5. You ada graf dia? Tak apa, kita pakai dia. 3.5. So ini dia tak silap sebenarnya, hanya penulisan dia. Tempat ini. Okey, Intan boleh baca kejap. Nilai ini 22. 22. Ya, 22. Okay, balik. Sorry lah ya. Okey, so dia dapat ini 22. So sebenarnya ini dia. Ada penulisan dia berbeza sikit dengan cara yang cikgu biasa buat, tapi tak ada masalah sebenarnya dengan Ezen. Sebab Ezen sebenarnya ini tempat cikgu nak bagi markah. SY sama dengan 22. Okey, lepas tu awak tahu gantikan nilai X, selesaikan. Dapat jawapan. Memang putus ke? Dia bagi saya satu tempat kurang. 22 bagi 3.5. Okey. Sepatutnya bagi saya 2 tempat perpuluhan 6.29. Boleh Standard SPN, kalau soalan melibatkan nombor perpuluhan yang besar, 2 tempat perpuluhan. Kalau nombor kecil, 4 angka peti. Kita selalu ikut ya. Okey, itu soalan 9. Kita pergi kepada soalan 10. Bakis ada tak? Bakis ada? Macam tadi tak nampak nama dia. Ada. Bakis ada? Ada. Okey. Okey, boleh. Okay. So di sini bagus lah 2 tempat perpuluhan dan seragam. Hanif, Pakis, dalam Ezen jangan membazir masa tulis sini ya. Nanti masa tak cukup. Tapi kalau latihan nak bagi sendiri ingat tak apalah ya. Hanif Ezen terus bagi saya jawapan ini aja. Boleh ya? Jangan membazir masa tu, nanti masa kita tak cukup. 6 ini betul wamak aja. 6 ini betul wamak aja. Boleh ya? Okay, lepas tu prok titik pun semua okey, garis penguraian terbaik pun okey, cikgu sudah cek. So graf ini mungkin kita kurang selesa sikit. Saya mula-mula tengok, saya ingat Bakis hantar terbalik. Tapi memang betul sebab dia punya nilai Y dia semua negatif. Nilai S dia semua negatif, memang macam tu Tapi tak ada apa masalah, itu juga kerja kita buat So keserunan cikgu cek kejap. Kawan kamu ambil negatif 0.4 boleh. Negatif 0. Okey, boleh? Okey, kawan kamu ambil 2 titik yang dilalui oleh garis. Pindasan Y dia baca sini kejap. Cikgu last tengok kejap. Okey. Okey, di sini kalau kamu tengok ini ini 0.6. Atas itu 0.62. So, kamu angkat dia lebih kurang lah. Kalau tengah-tengah 0.61. Cukup. Tak payahlah 0.609 macam tu, tak payah. Angkat tengah-tengah. Walaupun dia sebenarnya tengah-tengah atas sikit, tak apa. 6.1. So boleh lah. Okey. So sekarang dia suruh awak bina jadual. Okey, tadi suruh buat. Sebenarnya dia suruh ke tak suruh ke, kita akan buat jadual itu Okey, B sudah. Okey, C cari nilai U dan V ya. Okey, kejap. Ambil bersamaan. Okey, cikgu kan sudah ubah soalan ini jadi punca kuasa V So, kalau tidak V tak wujud kan. So kawan kamu Pakis, ini bukan kata darat logalima. Sebenarnya ayat dia memang logalimakan kedua-dua belah. Bukan darat logalima, salah konsep tadi.
So bila awak logalimakan, okay, ini log Y, so bahagi jadi tolak, atas punya di depan, bawah punya di belakang. So punca kuasa 2, punca kuasa V maksudnya, bagi sini apa dia? S kuasa 1 per V. Oh, 1 macam 2 pula. Okay, 1 per V. Okay, betul punca kuasa V maksudnya 1 per V. Macam punca kuasa 2 ialah 1 per 2. So lepas tu 1 per V tu kita bawa ke depan dia. Betul lah? So inilah pasi Y. Inilah pasi X. So ini mesti ada kaitan dengan kecerunan. Ini ada kaitan dengan pintasan Y. So daripada graf tadi, kecerunan kita ialah daripada persamaan ialah negatif 1 per V. Daripada graf ialah negatif 1.96. Awak selesaikan, dapat jawapan. Lepas tu pindasan Y, okay, dari sini ialah log 10U, daripada graf ialah 0.61, awak samakan dia, lepas tu awak selesaikan. Betul lah. Okay. Habis. Soalan ini ada ayat dia. Okay, beri jawapan anda kepada 2 angka peti. Okay, so ini wajib. Ini silap. Okay, tahu apa salah dia? Bukan 2 angka berarti. Ini 2 tempat perpuluhan. So 2 angka peti sepatutnya okey. Ingat tak angka peti awak belajar dalam matematik kan? 4.074. Lagi banyak lah. Sorry. 2 angka peti. Sorry, saya salah cakap. 2 angka peti. Soalan nak 2 angka peti. Sorry, saya salah cakap. 2 angka peti. Oh, 4.1. 4.1. Sorry ya, tadi cikgu salah cakap. Sebenarnya pengiraan awak tak salah lah. Hanya sebab soalan ini ada permintaan khas, maka kita kena ikut. 2 angka peti. Okay, yang belakang tu memang 2 angka peti. Tepang ini ajalah. So hati-hati kalau soalan ada arahan khas ini kena ikut. Kalau awak tak ikut, dia tak bagi markah tau. Okay. Kita pergi kepada soalan 11. Okay. Mana dia? Sorry kecilkan. Okay. Soalan 11. Siapa punya? Okay, Adam punya. Okay. So, okay. Jadual 2 angka peti. Cantik. Okay. Sebenarnya macam soalan ini untuk S kuasa 2 ini, macam Adam bagi saya 2 angka peti, bagus juga. Sebenarnya tak bagi pun tak apa. Sebab dia memang putuskan. Dia memang 1, 4, 9, 16, 25, 36 kan. So, terpulang kepada kamu. Bagi pun boleh, tak bagi pun tak apa. Tapi bawa wajib lah. Bawa wajib 2 tempat perpuluhan. Okay, sekarang cikgu sudah cek prop titik. Ada sikit masalah prop titik ini. Okay. Kita mula dengan pertama dulu. Ini cikgu tak tolak markah sangat. Bukan tak tolak markah. Tak tolak markah. Tak ada sangat di belakang. Okay. 16. 16 ke? Ya, 16. Adam. Adam ada? Adam ada? Ya, cikgu. Okay. Pasti S punya, cikgu tengok bawah berapa lah. Okay. 15. Okay. Okay. Ini 15. Mana tempat 16 yang sepatutnya? Awak letak sini. Sengit sikit kan? 16 Ya. sepatutnya betul-betul di garis ini kan? Boleh. Cikgu tengok cikgu boleh angle sampai berapa. Ini maksimum. Awak punya ini sepatutnya sepatutnya sini. Boleh? Sengit sikit. Tapi cikgu tak tolak markah. Cikgu tak tolak markah, itu cikgu tanda buat macam ini aja. Hanya berhati-hatilah ya. Elakkan mungkin awak kata cikgu tak apalah, saya punya cross kaki kena kan. Kaki kena tak kira, cikgu tengok tempat persilangan dia. Sudah. Kejap, cikgu save kejap. Okay, satu lagi tempat awak silap ialah atas kejap. Itu cikgu tolak markah.
Biarlah. Nanti baru edit. Ini. 19.80. Cikgu tengok tepi dulu 19.80. Okey. Boleh untuk memudahkan orang lain ini tempat 18. Ini tempat 20. Okey. Dan tempat ini tempat yang awak label ini apa ni? Okey. Ayah. Kamu nampak cursor saya? Sebab cikgu tak boleh tulis. Tempat ini. Tempat yang awak label ini sepatutnya berapa? Awak label di sini kan? Ini sepatutnya berapa? Y dia. 1980 lah kan? Okey. Tempat ini berapa? Ya. Awak betul. Cikgu silap. Awak betul. Sorry. Betul. Awak betul. Betul. Awak tak salah. Sorry. Sebab pening cikgu nak baca ni, go up, go down ni. Okey, betul. Sorry, saya yang salah. Okey, betul lah titik awak. Minta maaf ya. Okey. So, macam ni cikgu tak tolak markah apa-apa. Ini kurang tepat sikit, yang lain tu semua okey ya. So, nanti garis penguaian terbaik. Sabar. Garis penyuaian terbaik awak kurang sikit. Banyak titik di bawah kan? Adam, ini di bawah sikit, ini di bawah sikit, ini di bawah sikit. Yang di atas punya di mana? Sorry ya, cikgu enlas sekejap. Okey, titik pertama kira lalu, kedua ini nak kata lalu pun boleh. Ini ada satu titik di sini betul. Okey. Nak kata lalu lah kan. Lalu ini bawah. Ini bawah. Ini bawah. Ini lalu. Boleh. 3 titik tak lalu, 3 di bawah. So, kalau ini dalam exam, garis ini kurang sesuai sebab 3 titik di bawah. Bukan garis penguaian terbaik Boleh, tapi sikit kadang-kala tak tolak markah, kadang-kala akan tolak markah. So awak berhati-hatilah elakkan buat garis macam ini. Tidak ada orang wajibkan kita mesti lalui titik pertama dan lirik ke akhir. Kita nak garis penguaian terbaik Tak apalah, sikit cikgu tutup mata je lah. Okey, lepas itu cikgu tengok kecerunan dan pindasang Y awak. Kecerunan, sorry cikgu bagi masa cikgu semak kejap. Awak ambil 25 dan 9. 25 dan 9. 9 titik lalu 25. Ini 36. Titik ini tak lalu kan? Awak ambil 25. Adam, awak ambil titik ini kan? 25. Kalau kamu tengok garis tak lalu. So soalan ini cikgu, kalau awak bagi ini dalam exam, cikgu akan tolak markah awak lah. Garis tak lalu dia. Untuk kamu yang sesuai, pilih 9 itu tak ada masalah. Awak kena tukar garis lain. Bagi saya cadangan garis yang awak nak semak. Kalau yang 6. 6 cikgu cek kejap. 6 ke 36? 36. Tadi yang cikgu kata salah tu. Sorry. Mana dia? Boleh? 36 boleh. So kejap. Mana dia? Cikgu kecilkan sikit. Grow cikgu tak nampak dia. Sorry ya. Boleh. 36 punya, bawah 36. Atas berapa?
atas 31, wait, mana soalan? 19.80. Kira balik. Berapa? Dapat 2.5. Dapat? 2.5. 2.5. Kira sekali lagi. Cikgu besarkan untuk kamu. Cikgu baru dapat 0 poin lebih aja. Oh, awak bagi saya pecahan Sebenarnya soalan ini tak payah bagi saya pecahan sebab nilai ini memang tak tepat. 29.75 silap. 29.75. Okey. Kalau awak tulis pecahan 29.75, tapi bagi saya tak payah bagi saya pecahan sebenarnya sebab benda ini memang tak tepat. Memang tak tepat. So awak bagi saya nombor perpuluhan cukup. Bagi nombor perpuluhan 0.387. Okey, 0.3867. Mencukupi sebenarnya. Okey, pindasan Y. Mana pindasan Y you? Pindasan Y you 6 ya. Okey, cikgu cek kejap. Pindasan Y, sorry ya. Bolehlah. Okey, ataupun siapa kalau bagi saya 6.1 pun saya terima. 6 ataupun 6.1. So, pindasan Y kamu. Okey, pindasan Y kamu 6, betul. Okey, selepas itu cikgu tengok persamaan awak. Okey, ini persamaan yang diberi oleh soalan. Kita nak ubah sehingga SY. So, awak kali X. SY, PS kuasa 2 tanpa Q per P. Okey, betul. So, kalau kamu tengok, ini pasi Y, ini pasi X. So, inilah kecerunan, inilah pindasan Y. Kecerunan ialah P. So, daripada graf, awak dapat ini. Awak dapat ini. So, P ialah kecerunan. So, betul lah. Hanya kita ubah kepada jawapan kita tadi. Okay. P sama dengan 0.3867 jawapan ini. Okay. Lepas tu daripada persamaan pindasan Y kita ialah Q per P. Q per P dan kita tahu sama dengan 6. Sama dengan 6. Kira balik. Sebab nilai ini sudah ubah sikit. Kira balik. Apa jawapan dia? Adam? 2.32 ya ke? 2.32. Boleh So, okey sudah hari itu ingat selalu ambil garis yang dilalui oleh titik. Kemudian jaga keseimbangan. So, itu saja sampai soalan 11. Kejap. Cikgu nak stop record. Okay, stop record. Mana dia? Stop record. Kejap. Sudah ke belum? Ayah.